ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن. Salam yang mana dibuka pada zaman Umar radhiyallahu anhu, di mana setiap kali ingin memberi salam kepada baginda Nabi SAW akan melalui kawasan sini dan terus akan berjumpa dengan kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana selain daripada nama dia Babul Salam, dinamakan juga Babul Marwan bin Hakam ataupun juga dinamakan sebagai Babul Khusyu'. Ini adalah dibuka pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah perjalanan daripada Babus Salam untuk kita bagi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Mihrab Uthmani. Ini adalah tempat yang dibuat oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu di kawasan sini. Ini dirujuk kepada zaman Uthman radhiyallahu anhu. Selepas Uthman membesarkan masjid, maka tempat imam telah ditukar ke kawasan sini. Ini adalah tiang wangi. Di belakang kita ini tiang wangi, di mana awalnya baginda Nabi SAW suka berkhutbah di kawasan tersebut dan juga untuk solat di kawasan tersebut. Dan ini adalah mihrab baginda Nabi SAW. Ini adalah kubur baginda Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Assalamualaikum ya Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Kubah yang berwarna hijau tersebut, ianya awal dibina pada zaman Sultan Qalawun. Kemudian dibina semula pada zaman Sultan Qitbai, yang mana pada waktu tersebut awalnya berwarna biru, iaitu pada tahun yang ke 1233. Kemudian
diperbarui pula pada zaman Sultan Muhammad Khan Al-Uthmani. Kemudian sebenarnya di bawah kubah hijau tersebut adanya satu kubah yang kecil yang dibina pada zaman Qitbai dulu lah, Malik Qitbai ataupun Sultan Qitbai daripada Mesir tersebut, yang mana ianya adalah untuk menggantikan bumbung yang dibina pada sebelum itu menggunakan kayu. Dan kalau kita nampak kubah tersebut, yang di hadapannya ada kubah Uthmani. Di situlah tempat mihrab Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ketika mana dia membesarkan masjid selepas daripada zaman Umar radhiyallahu anhu, maka dia telah menjadi imam di kawasan tersebut. Dan kubah-kubah ini semua diwujudkan pada zaman selepas daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Terlihat di sana ini adalah masjid, menara utama kepada Masjid Nabawi Asy-Syarif, dan ianya pernah runtuh dan telah dibina semula pada zaman Sultan Qitbai pada tahun yang ke-892 Hijrah, dan kemudian sekarang telah diperelokkan dan kita nampak seperti mana yang di hadapan kita ini. Ini adalah menara yang pertama yang dibina. Kemudian kalau kita lihat di sini pun ada juga satu menara, iaitu terletak di kawasan rumah Marwan ibn Al-Hakam, seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diruntuhkan pada zaman Sulaiman ibn Abdul Malik, kemudian dibina semula pada zaman Sultan Nasir Muhammad pada tahun yang ke-706 Hijrah, dan kemudian baru lagi diperbaharui lagi pada zaman kini lah. Ini adalah dua menara utama yang berada di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Yang pertama di sini adalah yang kita nampak sekarang ini, yang utama. Kemudian iaitu yang berwarna hijau ini yang dibina di rumah Marwan ibn Al-Hakam. Ini adalah Babu As-Siddiq, iaitu tempat rumah baginda seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di sini buka sebagai Babu As-Siddiq, dan di hujung sekali selepas daripada Bab As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adanya satu bab ataupun yang dipanggil sebagai Babur Rahmah. Kita nampak ini adalah Babur Rahmah. Dia bukan sebagai Babur Rahmah ataupun Babul Atikah, rumah kepada Sayyidatina Atikah binti Yazid bin Muawiyah. Ini adalah Babur Rahmah ataupun juga dinamakan sebagai Babu Atikah. Di sini dikatakan tempat Atikah binti Yazid ibn Muawiyah tinggal dahulu. Di sini adalah dinamakan Babur Rahmah atau Babu Atikah. Sekarang kita berada di dalam masjid. Kita nampak di atas yang berwarna hijau tersebut, yang berwarna hijau tersebut dikatakan ini adalah had Masjid Nabawi ketika mana selepas daripada perluasan, selepas daripada perang Khaybar, iaitu adalah had Masjid Nabawi tersebut yang berwarna hijau tersebut. Tulisannya daripada sini. Sampai ke bahagian hadapan. Dan kita nampak di sini khawah. Di sini ditulis itu hadhihi khawhatus Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah pintu kepada rumah Sayyidina Abu Bakar, yang mana Nabi SAW sebelum wafatnya telah kata semua pintu yang berada di sini hendaklah ditutup melainkan pintu Sayyidina Abu Bakar, dan disitulah dikatakan tempat pintu Sayyidina Abu Bakar tersebut. Dan kalau kita tengok di sini adalah tempat Raudhah Asy-Syarif. Ini tadi adalah merupakan had Masjid Nabawi. Ini adalah Mihrab Uthmani. Dan ini adalah di
di sini dikatakan tempat Bilal untuk azan, dan zaman baginda Nabi SAW Bilal bin Rabah telah mengazankan di kawasan sini. Ini adalah mimbar baginda Nabi SAW, di mana akhirnya dahulu awalnya baginda Nabi SAW berkhutbah di atas pohon, di sisi sepohon pokok. Akhirnya telah dibina mimbar di sini. Itu mimbarnya dibina pada tahun yang ke-8 Hijrah oleh seorang Ansar, dan akhirnya di sini diletakkan mimbar tersebut. Ini adalah mihrab. Ini adalah mihrab baginda Nabi SAW. Tempat Nabi SAW, dan belakangnya adalah tiang wangi tempat Nabi SAW berkhutbah pada mulanya. Dan ini adalah tiang Aisyah, tiang undi ataupun tiang muhajirin. Dan ini adalah sekarang kita berada di Raudhah ma baina baiti yang baradatu min riyadil jannah. Dan di sini adalah Raudhah Asyarif tersebut. Masjid yang mula adalah berada di tembaga kita nampak tersebut. Itu adalah masjid ketika mana mula dibina oleh baginda Nabi SAW, kemudian ditinggikan. Kita nampak atas sini baginda Nabi SAW. Terus ada muslim Nabi SAW solat, dan sahabat pun bersolat ke kawasan situ. Ini adalah mihrab Utsmani yang dibina pada zaman Utsman radhiyallahu anhu. Kalau kita nampak, inilah tembaga yang saya katakan tadi, tempat awal pembinaan Masjid Nabawi, akhirnya ditinggikan. Di sana adalah tiga tiang tersebut. Dan ini adalah tempat kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya. Ini adalah tempat di mana dibuatnya adalah pintu kepada rumah Sayyidina Umar atau keluarga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila mana mereka ingin masuk masjid, mereka akan melalui kawasan sini dan tidak pernah ditutup sampai sekarang lah, masih lagi dibuka. Ini adalah tiang Utsmani yang dipanggil sebagai tiang Utsmani kerana pernah runtuh tetapi diperbaikkan ataupun dibina semula dan dinamakan sebagai tiang Utsmani ataupun tiang sultan ataupun tiang raja, yang berada betul-betul di hadapan makam baginda Nabi SAW. Dan ini adalah babu Baqi' ataupun pintu Baqi' kerana ianya berhadapan dengan perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Kalau kita lihat di atas sana, ini adalah salah satu pintu untuk kita masuk naik ke atas menara yang utama. Ini adalah tersebut babu Baqi', adalah tempat musalla janaiz, di mana ketika zaman baginda Nabi SAW, Nabi akan solat jenazah di kawasan tersebut. Dan juga di sini adalah tempat dikatakan tempat Nabi SAW berrejam orang Yahudi. Di dalam hadis Bukhari menceritakan perkara tersebut. Dan setengahnya kawasan sini bukan sakat musalla janaiz, tapi adalah juga tempat hujurat isi-isi baginda Nabi SAW dan juga rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Disebabkan itu bab Jibril ini juga dinamakan sebagai bab ataupun pintu Utsman radhiyallahu anhu, kerana ianya juga selain daripada bab Jibril dan dinamakan juga sebagai bab Nabi SAW dan juga bab Utsman, kerana ianya adalah tempat berdekatan dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ini adalah bab Jibril. Masuk. Dinamakan sebagai Bukatul Abwab tersebut. Sekarang kita berada di tempat Bukatul Abwab, tempat yang tinggi, yang mana ianya terletak betul-betul berhadapan dengan bab tahajud. Itu berada di kawasan, inilah kawasan tinggi tersebut. Ianya tak besar, lebar, tepat khadam Masjid Nabawi pada zaman 50 tahun dan 100 tahun yang lepas. Terdapat mereka yang menjaga Masjid Nabawi untuk membersihkan makam baginda Nabi SAW yang tinggal di
di hadapan kita itu dinamakan sebagai Dukatul Aqwat, yang mana di situ dahulu adalah tempat penjaga ataupun khadam Masjid Nabawi Asy-Syarif, yang mana ramai orang tersalah anggap yang mengatakan itu adalah tempat ahli sufah, tapi sebenarnya ahli sufah berada di belakang masjid. Dan kalau kita lihat belakang masjid ataupun belakang di kawasan Raudhah itu adalah ahli sufah dahulu. Dan kita dengar antara yang popular adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud, dan ramai lagi sahabat yang miskin pada waktu tersebut berada di belakang Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dan di situ adalah tempat ahli sufah tersebut ketika zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berada di kawasan yang tinggi ini bukanlah ahli sufah, ini adalah Dukatul Aqwat, adalah tempat khadam Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dan juga di sinilah tempat mereka menjaga Masjid Nabawi, atau tugas mereka adalah dengan membuka mimbar pada hari Jumaat kepada khatib, juga memberikan kepada mereka itu tongkat, dan juga mereka juga yang akan membersihkan Masjid Nabawi, dan juga mereka akan membersihkan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan meletakkan bukhur berdekatan dengan kawasan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu melalui bab Jibril. Dan yang pertama menjadikan Dukatul Aqwat diberikan gaji adalah pada zaman Abu Ja'far Al-Mansur. Dan kita lihat di sini adalah babun nisa. Di sini adalah babun nisa ataupun bab perempuan yang dibuka pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu lelaki dan wanita telah bertembung bila mana keluar daripada masjid, dan pada waktu tersebut Umar telah menkhaskan satu pintu tempat dan di sini adalah tempat ahli sufah tersebut. Dan kalau kita lihat di hadapan ini adalah tempat Raudhah Asy-Syarif, ma baina baiti wa mimbar wa riyadul jannah. Di sinilah tempat Raudhah Asy-Syarif tersebut. Dan di sini adalah tempat ahli sufah berada di belakang masjid, bukanlah berada di kawasan yang tinggi tersebut, kerana yang tinggi tersebut dinamakan sebagai tempat Dukatul Aqwat. Ini adalah tempat yang tinggi tersebut. Kita lihat. Dan di belakang ini kalau kita lihat, di belakang tulisan ini, lukisan ini adalah tempat tiang tahajud, di mana dikatakan Nabi SAW sering untuk solat tahajud di kawasan tersebutlah. Di situ itu dinamakan sebagai tiang tahajud yang akhirnya telah masuk ke dalam makam. Dan ini dinamakan sebagai bab Jibril ataupun pintu Jibril, yang mana ketika mana selepas daripada peperangan Khandaq, Jibril telah melalui kawasan sini berkata kepada Nabi SAW bahawasanya peperangan belum lagi tamat, yang mana pada waktu tersebut Jibril telah kata hendaklah Nabi SAW dan para sahabat pergi ke kawasan Bani Quraidah untuk mengepung mereka kerana mereka telah khianat kepada baginda Nabi SAW. Dan ini juga dipanggil sebagai Babul Uthman, ataupun kerana ianya berdepan dengan pintu Uthman, rumah Uthman radhiyallahu anhu, dan juga Babu Nabi SAW, kerana Nabi SAW sering melalui pada kawasan sini. Dan ini pintu yang bernombor 40 dan terus keluar ke Baqi'. Dan ini adalah tempat untuk masuk ke dalam kubur baginda Nabi SAW. Ya, pintu makam baginda Nabi SAW. Dan di kawasan sini dahulu adalah setengah daripada kawasan dalam ini adalah tempat musalla janaiz. Musalla janaiz, yang mana musalla janaiz ini adalah tempat Nabi SAW untuk solat
kepada jenazah-jenazah. Dan juga di sini dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merajam kaum Yahudi yang khianat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga adalah tempat semua hujurat isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sauda, antaranya juga adalah Fatimah. Dan dalam ini ada juga tiang bernama tiang Fatimah, kerana di situ adalah tempat rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ini adalah tempat ahli sufah yang mana kita terkenal Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud, dan ramai lagi, Huzaifah bin Yaman, ramai lagi. Dan ini adalah kawasan Masjid Nabi Asyir. Dan ini adalah tempat raudhah, ma baina baiti wal mimbar rawdatun min riyadil jannah. Dan di sini adalah tempat tersebut. Kalau kita lihat, ini adalah binaan yang lama dahulu lah. Di sini ada tulisan tersebut. Dan kalau kita lihat yang tempat tinggi tersebut dimangkan sebagai kebarah, yang mana tempat untuk muadzin melakukan azan. Dan di situ juga dikatakan tempat Bilal melakukan azan dahulu, yang mana asalnya Bilal melakukan azan di tempat tinggi di dalam rumah Bani Najjar, dan juga di kawasan rumah Umar radhiyallahu anhu di satu tiang yang tinggi. Kalau kita lihat di sana, itu adalah tiang perwakilan lah. Di situ siapa saja dahulu perwakilan daripada Arab yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di kawasan tersebut, dan ia berada di dalam kawasan Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dan kemudian adanya tiang katil, yang mana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada iktikaf dia akan berada di kawasan tersebut. Kemudian di hadapan tersebut ini adalah tiang taubah, tempat Abu Lubabah mengikatkan diri dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dilakukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala maafkan dia. Dan juga tepi tersebut adalah tiang Aisyah, di mana dikatakan bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha dan tuan Muhajirin suka berada di kawasan tiang tersebut. Dan dikatakan Aisyah sekiranya mereka mengetahui satu tiang di dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif yang mana mereka mengetahui fadilatnya, maka mereka akan mencabut undi di kawasan tersebut. Ini dinamakan sebagai tiang Aisyah atau tiang Muhajirin ataupun tiang undi. Hmm.